kepada para pendengar Radio Aikim yang dihormati dan diraikan sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi nikmat dan rahmat, dan akhirnya kita dipertemukan di dalam majlis ilmu di ruang udara Aikim ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keberkatan, sakinah, ketenangan, ya, dan insyaAllah Allah akhirnya akan berikan kita saadah, kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi kita harapkan kebahagiaan di akhirat. Saya ingin memulakan pertemuan kita pada petang ini dengan kata-kata yang saya nukilkan dalam Facebook saya, dalam muka buku saya, ya, menerusi fanpage saya, ya, tengah hari tadi, ya. Kata-kata itu bukan syair, ya, bukan gurindam, tetapi kata-kata yang bersahaja begitu sajalah. Jangan nilai pada keindahannya, tetapi nilaikan kepada apa yang saya ingin sampaikan, ya. Baik, dalam rumah ada manusia. Saya milih begitu, dalam rumah ada manusia, dalam manusia ada hati. Hati manusia yang berada di rumah itu lebih berharga daripada rumahnya. Dalam kereta ada manusia, dalam manusia ada jiwa. Jiwa manusia di dalam kereta itu lebih berharga berbanding keretanya. Nilai manusia bukan terletak pada barang-barang bernilai yang dimilikinya, tetapi pada hati dan amalan yang dinilai oleh Tuhannya. Kata orang bijaksana, nilai seseorang lelaki itu hanya diketahui apabila segala barang-barang bernilai hilang daripadanya. Jangan cuba membeli kejayaan dan kebahagiaan, kerana itu adalah kekayaan hati yang tidak mungkin boleh dibeli oleh wang. Tetapi burulah kebahagiaan dengan mencari kebenaran, iaitu iman, dan raihlah kejayaan dengan melakukan kebaikan, iaitu amalan. Jadi inilah apa yang saya ingin kongsikan bersama dengan para pendengar semua, iaitu kita nak raih kebahagiaan dengan mencari kebenaran. Bila kita mencari kebenaran, insyaAllah kita akan bertemu dengan kebahagiaan. Kalau kita nak raih kejayaan pula, kita buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. InsyaAllah apabila kita melakukan kebaikan, kita akan bertemu apa yang dikatakan kejayaan dalam hidup kita. Jadi di sinilah letaknya hubung kait antara apa yang saya katakan tadi dengan apa yang kita nak perkatakan pada petang ini, iaitu tentang budaya kerja itqan, ya, iaitu yang berkaitan dengan amalan-amalan kebaikan, yang mana amalan kebaikan ini insya-Allah akan menemukan kita kepada kejayaan, kejayaan di dunia, lebih-lebih lagi kejayaan di hari akhirat. Sebenarnya Yati dan para pendengar yang dihormati sekalian, menjadi seorang Islam secara otomatik sebenarnya menjadikan seorang yang melakukan kerja itu dengan itqan. Maksudnya kalau seorang itu menjadi orang Islam saja, dia mesti melakukan kerja itu dengan itqan. Tidak ada kita melaksanakan kerja itu sambil lewat saja-saja atau secara selamba, tidak, ya. Apa yang dimaksudkan dengan itqan? Itqan itu memperelokkan kerja kita, mengindahkan, mencantikkan kerja kita. Kalau saya boleh berikan dalam bahasa yang mudah, Yati, itqan itu memperelokkan kerja dengan melaksanakan kerja itu dengan ilmu, dengan kemahiran, dengan kepakaran yang tinggi, serta berpegang kepada etika pekerjaan yang berkenaan, ya. Jadi seringkasnya kerja yang itqan itu ada elemennya. Elemen dia pertama, kita melaksanakan kerja itu dengan ilmu. Yang kedua dengan kemahiran, skill, ya, sama ada soft skill ataupun hard skill. Dan yang ketiga dengan kepakaran yang tinggi. Dan yang keempatnya kita berpegang kepada etika kerja yang berkaitan. Ya, baik. Pekerjaan di sini, Yati, ya, bukan saya sebut hari ini budaya kerja itqan. Jadi kaum ibu nanti menutup radionya. Ini bukan berkaitan dengan saya, sebab saya di rumah mereka berkata gitu. Ada pula orang kata, oh ini kerja kerajaan, kerja swasta. Tidak. Bila saya katakan kerja, budaya kerja itqan, itu merujuk kepada amal kita dan kerja buat kita. Ya, semualah. Maksudnya tidak terikat kepada orang yang bekerja dengan kerajaan ataupun kerja dengan swasta ataupun yang dalam bidang perniagaan, tetapi suri rumah pun beramal juga, ya, beramal. Dia memasak ke, dia membasuh membasuh kain ke, apa, menjaga anak ke, mendidik anak, kemudian berkhidmat dengan masyarakat. Orang yang berkhidmat pada masyarakat artinya orang yang beramal. Jadi orang yang beramal, orang yang bekerja, artinya dia mesti melaksanakan kerja itu dengan itqan, ya. Jadi bukan merujuk kepada pekerjaan, tetapi merujuk kepada amalan yang lebih luas. Jadi budaya kerja itqan artinya budaya amalan, yang dikata amal bakti kita dalam Islam yang perlu dilaksanakan dengan itqan. Itu, ya, baik.
Apa bukti dan apakah dalil justifikasi yang meletakkan kerja itqan ni satu tuntutan yang besar dalam agama. Jadi kita nak maju sekarang bukan semata-mata dorongan kebenaran, tetapi kita nak maju, nak membangun gini daripada dorongan agama, dari dorongan iman dan Islam kita. Jadi mungkin itqan yang selama ini budaya kerja yang orang kata budaya kerja cemerlang dirujuk hanya kepada nilai komersial ataupun pembangunan negara, kehendak kerajaan dan sebagainya, tetapi saya ingin menekankan pada petang ini budaya kerja itqan, budaya kerja cemerlang ini, budaya kerja yang baik ini sebenarnya tuntutan agama. Allah dan Rasul menghendaki kita bekerja dengan itqan. Hadis yang selalu dibacakan mafhumnya Allah menyukai ataupun mencintai seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila dia melaksanakan ataupun membuat satu kerja, dia melaksanakan kerja itu dengan itqan ataupun memperelokkannya. Jadi barulah kita tahu bahawa salah satu jalur ataupun cara untuk kita meraih kecintaan ataupun kesukaan Allah ialah apabila kita melakukan satu pekerjaan, kita melaksanakan kerja itu dengan itqan. Jadi kalau seorang pekerja melaksanakan kerjanya dengan itqan, bukan saja majikan suka tetapi Allah suka. Seorang isteri apabila dia melaksanakan kerja suri rumahnya dengan itqan, bukan saja suaminya suka tetapi Allah suka. Jadi kita kena berpandangan begitu luas soal tuntutan ini. Dan ini hadis ini sebenarnya ada kaitannya dengan ayat Quran yang selalu kita baca surah Al-Mulk A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan bahawa Allah dijadikan mati dan hidup itu untuk menguji kamu tentang apa? Siapakah yang terbaik amalannya. Jadi dalam konsep tadi, siapa yang terbaik pekerjaannya. Begitu. Jadi dalam maksud ini, kerja itu baru kita kata apa dalil ataupun apa hujah untuk mengaitkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ahsanu amala dengan pekerjaan. Kita kata amalan itu adalah pekerjaan kita. Dan pekerjaan itu adalah ibadah. Itu yang dikata amal ibadah tu, yang dikatakan selalu amal ibadah. Jadi kerja tu satu ibadah, jadi amal tu adalah pekerjaan kita. Pekerjaan yang ada kaitan dengan ibadah asas yang kita kata dalam siri-siri sebelumnya. Jadi ibadah tu terbagi pada tiga, ibadah asas, ibadah sunat dan ibadah umum. Ibadah asas yang berkaitan dengan hablum minallah, manakala ibadah umum yang berkaitan dengan hablum minan nas. Jadi apabila kita kata terbaik pekerjaannya, itu berkaitan dengan hablum minallah dan juga hablum minan nas. Contohnya, siapa yang terbaik solatnya, itu hablum minallah. Siapa yang terbaik pekerjaannya di pejabat, misalnya kata, itu berkaitan dengan hablum minan nas. Allah suka orang yang berbuat baik. Ini memang Allah tegaskan dalam Al-Quran banyak ayat tentang muhsin. Muhsin ni apa? Orang yang melakukan kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Contoh Allah, sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang melakukan kebaikan. Itu Bagaimana kita membuat kebaikan? Contoh kalau kita tanya, Allah sangat suka orang yang melakukan kebaikan. Bagaimana kita melakukan kebaikan di dunia ini? Kita melakukan kebaikan, kita memberi kebaikan melalui apa? Melalui pekerjaan kita lah. Jadi sekarang contoh sahabat kita Puan Nurhati sedang memberi kebaikan pada pendengar semua, melalui pengacaraan segmen Mukmin Profesional. Ada sahabat-sahabat kita yang jadi pemandu teksi sekarang sedang memberi kebaikan melalui kerja pemanduan kepada pelanggan yang berada di dalam teksi mereka. Ada guru yang sedang mengajar sekarang, ada siapa saja yang sedang bekerja. Bagaimana mereka memberi kebaikan ialah melalui pekerjaan yang mereka laksanakan. Jadi dalam Islam, pekerjaan itu bukan saja untuk how to get ataupun untuk dapat makan, untuk cari makan, untuk dapat duit, tetapi how to give. Ialah untuk pekerjaan itu adalah untuk kita memberi kebaikan kepada orang lain. Jadi apabila kita nak memberi, timbul yang kita nak beri ni yang mana? Selalunya kita beri yang buruk-buruk. Kita ada pen, kita ambil pen yang buruk yang kita nak bagi kan? Tidak. Dalam Islam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sekurang-kurangnya kita memberi kebaikan yang setara dengan apa yang kita miliki. Contoh dua pen yang baik sama-sama kita bagikan satu. Itu yang dikatakan orang yang melakukan kebaikan. Tapi kalau kita lihat definisi muhsinin ataupun ihsan, orang yang melakukan kebaikan, sebenarnya lebih daripada itu.
Dia bukan saja memberi yang setara baik dengan apa yang dimilikinya, tetapi dia memberi sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dimiliki. Contoh, Profesor Dr. Hamka pernah menulis dalam bukunya, ya, dia kata, kalau ada seorang miskin, orang kita nampak miskin, daif, kita ni seorang peniaga, kita berniaga, ya, dia datang minta sekilo gula, kita pun tepat-tepat timbang sekilo gula, kita bagi kat dia, dia pun bagi harga kita. Itu dikatakan adil. Adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi belum lagi ihsan. Ihsan itu lebih tinggi daripada adil, iaitu apabila kita tengok ada orang miskin membeli gula pada kita, kita seorang peniaga, kita lebih kilonya sikit, kita tahu dia, itu dikatakan ihsan, ya. Sebab itu dalam Islam, apabila kita nak melakukan kebaikan, kita melakukan kebaikan yang lebih dari baik, ataupun better than best, bukan sekadar baik, tetapi yang lebih dari baik. Sebab itu ada ancaman-ancaman, ya. Bila solat, contoh solat tu kita laksanakan, tetapi solat tu yang tak terbaik, maka fawailul lil musallin, neraka wil bagi orang yang solat, yang mana lalai dalam solatnya. Jadi Allah bukan suruh kita, memerintahkan kita solat, tetapi solat dengan terbaik, iaitu solat khusyuk. Kalau tidak, neraka wil. Contoh, ya, wajahidu haqqal jihadi, dalam Quran kata, kalau kamu berjihad, adalah jihad haqqal jihadi, dengan jihad yang sebenarnya, ya. Apabila kita melaksanakan haji ataupun melaksanakan puasa, haji yang mabrur, puasa yang diterima. Kalau tidak, kita dapat minal ju' wal atash saja, lapar dan dahaga saja. Jadi dalam Islam, apabila kita melakukan ibadah tadi, ataupun amalan tadi, ataupun pekerjaan tadi, bukan sekadar baik-baik, tetapi lebih dari baik. Itu penting, ya. Baik, kita lihat di sini apa perkaitan antara ihsan pula, ya, dengan yang dikatakan, apa kaitan ihsan musinin, ya, dengan musinin, ya. Ihsan itu perbuatannya, musinin itu orangnya, ya. Jadi musinin sentiasa melakukan ihsan, ya. Jadi cuba kita lihat apa pengertian ihsan yang kita, ini popular, saya tak payah nak popular betul apa arti ihsan itu. Kita beribadah, dalam arti kata beribadah, ibadah asas, ibadah sunat atau ibadah umum, sama ada ibadah yang berkaitan dengan hablum minallah ataupun hablum minan nas. Yang dikatakan ihsan tu, kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Itu tingkat tinggi, muqarrabin, ya. Tetapi kalau kita tidak dapat melihat Allah dengan pandangan mata hati kita, cukuplah sekadar kita merasa dilihat oleh Allah. Ini taraf orang soleh, ya. Jadi bagaimana Puan Hati dan para pendengar, termasuk pertanyaan ini saya wajukan pada saya juga lah. Bagaimana kalau kita melakukan satu pekerjaan dalam kesedaran, dalam ketara sedar, ya, dalam sedar betul-betul bahawa Allah sedang melihat kita, ataupun kita sedang melihat Allah. Itu tak mungkin, bagi kita lah, taraf kita. Kita akan melaksanakan dengan terbaik. Betul, kita punya seorang anak, bila di depan ibunya pun dia akan buat yang terbaik, kalau di belakang lain lah. Tetapi kalau seorang hamba di depan Allah, dia sentiasa akan merasai diawasi oleh Allah, justru dia akan melaksanakan kerja dia dengan baik. Jadi impak kerja yang ihsan ialah kerja itu akan dilaksanakan dengan paling baik. Jadi apa ciri-ciri orang yang musinin? Cuba kita sikit. Musinin ada kaitan dengan budaya kerja ihsan atau budaya kerja itqan tadi. Kalau kita refer kepada surah Luqman, ya, kalau kita tengok surah Luqman meletakkan soal hablum minallah, yang hubungan dengan Allah. Orang yang musinin tu ayat 1 hingga 5, 3 cirinya. Orang yang menjaga solatnya, orang yang menunaikan zakatnya, orang yang ada sense of the end, iaitu yakin kepada hari akhirat. Ini ciri orang yang ihsan ataupun muhsinin, yang ada kaitan dengan hablum minallahnya. Tetapi dalam Islam, orang yang kekuatannya ada hablum minallah, dia akan memberi kesan kepada hablum minan nasnya, ya. Jadi apa artinya orang yang yang tadi jaga solatnya, yang zakat, yang hari akhirat tadi, apa kesannya kepada hablum minan nasnya? Ataupun saya tanyakan, apa kesannya kepada pekerjaannya? Dengar perkataan ini, ya. Ini perkataan ini penting, ya. Orang yang bekerja dengan ihsan, dia memberi lebih banyak daripada apa yang seharusnya diberikan. Itu ciri pertama orang yang ihsan, ya. Dia memberi lebih banyak daripada apa yang seharusnya diberikan. Yang kedua, dia mengambil kurang daripada apa yang seharusnya diambil. Ya. Dia memberi lebih banyak daripada apa yang sepatutnya diberikan. Dia mengambil kurang daripada apa yang sepatutnya diambil. Macam mana nak terangkan macam ni? Contohnya, ya, gaji kita 3,000 lah. Gaji kita dibayar 3,000.
Ini dengan dalam kerajaan ke atau dalam swasta. Gaji kita 3,000. Tetapi kerja kita, nilai yang kita buat kerja tu berkali-kali ganda daripada 3,000. Katalah sampai ke 5,000 kita. 5,000. Itu yang dikatakan ihsan. Kita membuat kerja lebih daripada kadar upah yang kita dapat. Gaji kita 3,000, kita buat kerja tu sampai nilai kerja tu seolah-olah 5,000. Itu yang dikatakan budaya kerja ihsan. Kemudian bila kita kata macam ni, ada pendengar ataupun saya sendiri pada awalnya, bila sebelum mendengar kuliah daripada guru-guru saya pun, saya tanya, ini bodoh ni. Ini rugi sebab kita kerja 3,000, kita kerja 5,000, orang bayar 3,000 kan. Jadi kita kata, ini kenapa patutnya apa kita nak memberi lebih banyak daripada apa yang seharusnya kita berikan? Tak setimpal, tak adil dan sebagainya. Tidak. Jadi dalam hidup ni perlu yang dikatakan pandangan mata hati tadi. Pandangan mata hati dia boleh melihat dua. Satu yang tangible, yang ketara. Yang satu lagi yang intangible, yang tak ketara. Satu perkara yang boleh dilihat dan disukat, tetapi satu perkara lagi yang tidak boleh dilihat dan disukat, tetapi kesannya sangat besar dalam hidup kita. Di sinilah saya ingin meminjam kata-kata yang selalu diutarakan ataupun dilontarkan oleh sahabat saya, guru saya juga, Profesor Muhaya. Dia kata, apa yang dikatakan law of compensation. Dikatakan hukum pampasan. Hukum pampasan. Law of compensation ini ialah sunatullah hakikatnya, Yati. Sunatullah. Dia bukan dicipta oleh manusia, tetapi memang ada dalam kehidupan kita yang dikata sunatullah. Saya masih ingat lagi, saya harap juga para pendengar masih ingat lagi, dalam hidup ni ada dua hukum daripada Allah. Satu hukum dikatakan syariatullah, yang satu lagi hukum sunatullah. Law of compensation ni sunnatullah dalam hubungan sesama manusia. Apa maksudnya? Kalau kita bekerja ikhlas, tetapi dengan harga kita dengan 4K atau 5K kata, kita kerja dengan ikhlas, nilai kerja tu 4K atau 5K, 5,000 kan, tetapi kita dibayar oleh 3,000. 3,000 saja. Kita tidak akan rugi. Law of compensation menyatakan bahawa yang 2,000 yang tak dibayar oleh majikan kita, oleh toki kita, oleh siapa-siapa yang itu, akan dibayar oleh Allah. Sebab kerja itu satu ibadah. God is our CEO. Allah adalah CEO kita. Allah akan membalasnya bentuk apa? Tangible dan intangible. Allah akan balas dalam bentuk yang rezeki murah. Kita nampak rezeki murah saja. Kemudian itu yang tangible lah. Yang intangible lah lebih banyak daripada itu, yang tak ketara. Macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita harta yang berkat. Berkat boleh diukur? Tak boleh. Kesihatan yang berpanjangan, subhanallah. Berapa harga ribu pun, kalau kita tak sihat tak guna. Health is wealth, betul kan? Kesihatan itu satu harta yang lebih berharga lagi. Kemudian hati yang tenang, subhanallah. Hati yang senang, hati yang tenang ni, tranquility ni, sangat mahal harganya di akhir zaman ini. Kita tak boleh beli hati ketenangan tadi dengan duit. Sebab ketenangan itu kaya hati yang tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kemudian kita diberi ilmu yang bermanfaat, subhanallah. Bila dengar saja majlis ilmu, hati kita terdorong untuk dekat. Kita tak fobia dan trauma dengan majlis ilmu. Seronok saja. Hati yang macam tu, subhanallah, macam mana? Itu hati yang diberi oleh Allah. Tak ada. Tahu? Bila dengar aja orang azan, kita terburu-buru nak pergi solat berjemaah ataupun nak dirikan solat di mana saja. Bagaimana dapat hati macam tu? Ini yang dikatakan law of compensation tadi. Kita buat baik, manusia tak nampak, tapi God is our CEO. Allah akan bagi yang dikatakan kebaikan di sebaliknya. Jadi law of compensation juga berlaku secara timbal balik. Tadi yang baik saja, kita tengok yang tak baik pula. Katalah gaji kita 3,000, tapi kita buat kerja 1,000 saja. Nilai kerja gitu, kita mengulang kata kita curi tulang, curi masa dan sebagainya. Gaji kita 3,000, tapi kita buat kerja 1,000. Jadi kita dibayar terlebih oleh majikan kita 2K. 2,000 Allah ambil balik. Allah ambil balik dalam bentuk apa? Allah ambil balik dalam bentuk anak kita sakit, rumah kita lontang pukang, tidak ada ketenangan dan sebagainya. Jadi ini yang dikata law of compensation akan berlaku. What you give, you get back. Setara dengan apa yang kita bagikan. Jadi ini bukan saja berlaku di rumah, di tempat kerja. Ini juga berlaku di rumah kita. Jadi kalau seorang isteri melakukan kerjanya dengan baik, suaminya endah tak endah saja, tidak menghargai apa yang dibuat kebaikan tu. Dia nak cerita pun dah letih nak cerita dan sebagainya. Tetapi
Allah Subhanahu Wa Taala lihat pada hati wanita yang solehah ni, Allah akan bagi dia satu ketenangan, ya. Allah akan bagi satu, kata, bila hati baik, wajah akan jadi cantik. Ya, cantik ni bukan cantik pada rupa saja, tetapi cantik perawakannya. Dia senang melakukan kebaikan. Subhanallah, anak-anak sayang pada dia dan sebagainya, walaupun suami tidak menghargai. Tapi Allah punya jutaan cara. God always move in mysterious way, ya. Allah Subhanahu Wa Taala punya banyak cara untuk membalas compensation, pampasan ni kepada isteri yang solehah ni, dengan syarat. Dengan syarat apa? Inilah yang akhir sebagai sebelum saya berkongsi dengan para pendengar, ya. Dengan syarat law of compensation akan berlaku. Ya. Tetapi dia tidak akan berlaku bila apa, Yati, ya? Bila kita membatalkan amalan dan pekerjaan kita itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati. Sebab itu dalam Quran kata, apa Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan, auzubillahi minasyaitanir rajim, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan, rosakkan sedekah kamu dengan apa? Bil manni, mengungkit-ungkit, wal adza, dengan kata-kata yang menyakitkan hati, ya. Tadilah kita dah majikan, kita dah dibayar kurang, kita pun mengumpat di belakang, kita buat macam-macam, kita buat, ya. Menuntut hak tak apa, tapi cara yang beradab, bukan cara mengumpat ataupun kita sabotaj, kita rosakkan. Bila itu berlaku, law of compensation tidak akan terjadi, ya. Kita dah ambil dah dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati. Begitu juga isteri, begitu juga suami, ya. Apabila mereka mula mengungkit-ungkit jasa mereka kepada keluarga, kebaikan mereka kepada suami dan anak-anak, ataupun kepada isteri dan anak-anak ni, kalau pada suami, maka law of compensation tidak akan berlaku. Yang tadi kata, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan apa? Dengan kita mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati. Jadi dalam hidup ini perlu kita rasa ada Allah. Jadi itulah satu ketenangan. Tapi kalau kita tak rasa ada Allah, bila tidak ada penghargaan, bila tidak ada ucapan terima kasih, bila orang tidak mengenal budi, kita akan berhenti memberi, ya. Jadi budaya kerja ihsan, orang yang memberi lebih banyak daripada sepatutnya dia berikan, dan dia mengambil kurang daripada apa yang sepatutnya dia mengambil. Saya rasa itu sebagai mukadimah perbincangan kita dalam budaya kerja ihsan, insya-Allah. Itu dia, kata orang tu sangat besar, ya, arti kepada sesuatu memberi tu, Ustaz, ya. Dan untuk anda waktu ini, kita nak sama-sama raikan juga persoalan daripada anda untuk sama-sama kita jawabkan. Bukan saya lah, Ustaz akan jawabkan sama-sama untuk anda, insya-Allah. Di talian kita di 0362051500. Kita ke pemanggil pertama waktu ini, Ustaz, ya. Assalamualaikum, siapa di sana? Bersedia rakan pendengar. Assalamualaikum. 6205. Lama menanti. Assalamualaikum. Hello. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Haji Mahalin tadi. Ya, saya silakan. Mana saya nak begini, saya nak tanya segi sebab Ustaz sebut tadi tentang dalam rumah ada manusia, ada hati, ya, dan hati manusia itu lebih bernilai daripada rumah itu sendiri. Jadi saya nak ambil contohnya bagi pejuang Republik India, Mahatma Gandhi. Jadi kalau segi fizikalnya, orang ini bukanlah orang yang gagah. Dia pakaian dia pun macam ihram je, ataupun kakak pakai cawak bertongkat. Tetapi dengan perjuangan ini tadi, sehingga India ini bebas daripada penjajahan British. Dan untuk maklumat bahawa British ini pertama kali masuk adalah Captain John Hopkins nama dia. Jadi apa yang saya nak usulkan di sini, nak tanyakan kepada Ustaz, bagi apa yang Ustaz beritahu tentang itqan ataupun kesungguhan dalam pekerjaan. Sebagaimana Ustaz sebut tadi, solat kalau main-main pun nak kawin tempat dia. Tetapi bagi Mahatma Gandhi, orang yang betul-betul meletakkan jiwa raganya untuk India, tetapi bagaimana pula kesudahan itu ditembak sendiri oleh penduduk India. Yang itu akhirnya kesungguhan itu dibalas pula dengan akhirnya dibalas dengan keburukan. Minta tolong Ustaz untuk dapat jelaskan. Terima kasih Cik Haji Mahalin. Assalamualaikum. Bagaimana tu, Ustaz? Ya, saya ingin menjelaskan apa yang saya katakan ataupun saya tuliskan dengan di muka buku saya, ya, tentang dalam rumah ada manusia, dalam manusia ada hati. Hati manusia itu lebih berharga daripada rumahnya. Dalam kereta ada manusia,
dalam manusia ada jiwa. Jiwa manusia itu lebih berharga daripada kereta yang dipandunya. Kerana apa? Manusia ni dia punya raja adalah hati dia. Sebab itu kalau hati kita gembira, tempat sempit jadi lapang. Kalau hati kita gembira, sebab tu selalu dikatakan di dalam hidup ini tidak ada jalan yang terlalu panjang kalau kita melalui dengan orang yang tersayang. Jam macam mana pun, kalau orang di sisi kita adalah orang yang kita sayang, bukan kita minta jam tu habis, tapi jam tu biarlah berterusan. Kerana kita ada saja cerita, ada saja perkara yang ingin kita bualkan. Apabila sudah ada rasa cinta, segalanya indah. Ini dikata hati tempat letak cinta, dan cinta itu pada orang Islam letak pada iman. Itu. Jadi hati itu lebih berharga daripada rumah. Sebab kalau rumah kita sempit, hati yang lapang akan melapangkan rumah yang sempit. Tapi kalau rumah kita lapang tapi hati kita sempit, rasa sempit juga. Sebab itu kadang-kadang ada makanan yang lazat di depan kita, tak boleh makan sebab susah hati. Tetapi kadang-kadang kita hanya berlaukkan ikan kering, dengan garam saja pun kadang-kadang sedap kita makan. Sebab ini. Tapi saya tidak menafikan rumah yang lapang, saya tidak menafikan makanan yang lazat, tetapi yang utamanya ialah soal hati kita. Itu yang penting, saya kata. Jadi kekayaan hati inilah yang paling kita penting dalam hidup kita. Sebab kita mesti melihat sesuatu mengikut pandangan pencipta hidup. Allah Subhanahu Wa Taala pun menegaskan dalam satu hadis yang panjang, Allah Subhanahu Wa Taala kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa lahir kamu, tetapi Allah melihat fa innallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat kepada hati kita dan amalan-amalan kita. Jadi itu yang katakan hati yang tenang, amalan tadi. Kalau kita nak hati yang bahagia, kita cari kebenaran. Nak kejayaan dalam hidup kita, buat kebaikan. Itu yang tadi katakan tadi. Jadi kemudian saya ingin juga mengulas tentang Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi orang yang baik, betul orang yang begitu, kata istilah sekarang quote unquote zuhud lah. Tetapi sayang betul tak ada iman. Macam mana saya teringat cerita yang kita baca dalam Mahatma Gandhi. Ketika dia naik kereta api, kemudian selipernya tertinggal satu. Dia tak naikkan. Kemudian bila dia sedar selipernya tertinggal satu, jatuh satu, dia ambil seliper yang ada tu, dia buang ke melalui tingkap. Dia kata apa, kenapa dia buat begitu? Dia kata kalau orang jumpa selipar tu dia tak boleh pakai, tapi dengan selipar satu ni dia dah boleh pakai dah. Begitulah Mahatma Gandhi ni. Jadi kita sayang kadang-kadang ada orang yang baik-baik, tak sempat kita nak memindahkan iman kepada mereka. Jadi kita jadi kalau Mahatma Gandhi dah pergi, sudahlah. Banyak lagi Mahatma Gandhi yang ada dalam ni yang belum lagi memeluk agama Islam. Jadi artinya kita kena berusaha dengan dakwah supaya orang yang baik-baik ni dapat iman saja, InsyaAllah dia boleh menjadi lebih baik daripada kita. Tetapi apa yang kita boleh belajar, hikmah-hikmah. Saya teringat ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini kata Sayyidina Umar, tapi kita ambil lah, ini perkataan yang baik. Kalau orang Islam tu bertemu, orang mukmin bertemu dengan hikmah, tak kira daripada orang bukan Islam ke daripada mana saja, hendaklah kita mengambilnya. Walaupun daripada orang bukan Islam, kerana kita yang lebih berhak terhadapnya. Jadi apa yang perjuangan yang Mahatma Gandhi ni, saya lihat dua bentuk. Satu, dia ada kaitan dengan Tuhannya. Sebab tu saya baca dalam buku Stop Worrying and Start Living oleh Dale Carnegie. Dalam waktu itu dia menuliskan apa kata Mahatma Gandhi dalam doa. Dia dalam semayang, dia kata apa yang Mahatma Gandhi kata, kalau saya tidak semayang, sudah lama saya menjadi orang yang sakit jiwa. Ini dia kata sembahyang cara dia lah. Itu pun yang salah tu pun ada juga ketenangan yang Allah berikan, bukan tokong dia berikan kepada diri dia. Itu satu yang kita ingat. Jadi dia ada hubungan dengan yang vertikal, yang hubungan yang menegak dengan Tuhannya. Kemudian dalam perjuangannya dengan memerdekakan India, Masya Allah, yang ini yang kita boleh belajar. Walaupun dalam Islam lebih lagi daripada hal ini. Bagaimana dia menggunakan kelembutan untuk mengalahkan kekerasan. Gitu. Ini mengingatkan kita kepada pesan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa apabila nak bertemu dengan Fir'aun, membawa kebenaran, tetapi Allah masih berpesan kepada Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyinan, hendaklah kamu berkata dengan lemah lembut, kan. Jadi bukan kebenaran saja, tetapi prinsip saja, tetapi pendekatannya hendaklah lemah lembut. Jadi tertolaklah anggapan setengah orang, saya walaupun mulut saya kasar, walaupun saya suka mencini-mencini, tapi hati saya baik. Tidak. Bagaimana kalau kita lapar, Yati, kita lapar sangat ni. Tiba-tiba orang nampak kita lapar,
dia campakkan makanan pada kita. Dia campak aja makanan tu, ya, daging ke buah ke, dia campak je kita kena kutip kat lantai, ya. Kita takkan kutip. Sebab apa? Walaupun itu makanan, walaupun kita lapar, tetapi apa? Caranya kasar, betul. Jadi dalam kita berjuang, kita perlu ada kelembutan. Jadi belajarlah daripada Nabi Musa, belajarlah daripada Rasulullah SAW sendiri, dan apa salahnya dah ujung-ujung tu kita boleh belajar daripada Mahatma Gandhi, ya, yang memperjuangkan kemerdekaan India bukan dengan senjata, bukan dengan api, tetapi dengan kelembutan dan salji, ya, dengan air, ya, yang lembut. InsyaAllah akan memadamkan api. Itu yang saya pesan yang sangat jelas daripada Ustaz. Dan waktu ini juga kita nak raikan datang di FB kita daripada Ciso Said. Dia kata soalan kepada Ustaz, bagaimana untuk membudayakan budaya itqan ini di kalangan anak-anak? Apa resepi yang praktikal jika dibandingkan dengan zaman Rasulullah SAW dan para sahabat? Tiada TV, Astro dan sebagainya. Tapi zaman kita ni cabaran sangat besar, nak hirit tumpuan anak-anak kita pada budaya yang lebih produktif ini. Mungkin bagaimana Ustaz? Ya, pertamanya kita bila berdepan dengan pendidikan anak-anak ni, bila kita budaya itqan tu ada akar dia. Akar dia adalah tauhid, iaitu seorang itu bekerja dengan keyakinan bahawa Allah menilai kerjanya. Jadi sebelum kita menanamkan pada jiwa anak-anak, ya, supaya kerja dinilai oleh Allah, kita kena letakkan dulu, tanamkan dulu yang Allah tu ada dan Allah tu Maha melihat. Ya. Jadi di sinilah kebaikannya dalam pendidikan Islam, Yati, ya, seperti mana yang selalu saya pesankan, ulama-ulama kita pesankan, saya yang pendakwah yang daif ni, yang sedang mujahadah ni pun pesankan bahawa awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama tu mengenal Allah. Jadi pada anak kita, pada 7 tahun perlu dia ajar semayang, betul. 10 tahun kita boleh pukul dia kalau dia tak semayang. Jadi cuba kita tanyakan, kalau 7 tahun kita mengajar dia semayang, itu kita mengajar dia menghadap Allah, tentulah 6, 5, 4, 3, 2 tahun tu memperkenalkan Allah, betul. Jadi bila kita kenalkan Allah, timbul rasa hati dia pada umur 7 tahun, bagaimana nak berhubung dengan Allah, itu melalui solat, kan. Jadi kata para ulama lagi, awal din ma'rifatullah, mengenalkan Allah kepada diri anak-anak ni, tak payah dilogikkan sangat, tak payah nak dirasionalkan sangat, ada hujahnya Allah jadikan ini, tak payah. Sebut-sebut saja. Sebab bagi anak-anak umur yang 6 tahun ke bawah, dia adalah satu sasaran yang sangat empuk, maksudnya empuk tu senang, tak payah nak bayar apa, tanamkan saja macam benih, kan, daripada tanah yang subur kita tanam saja, tak payah nak banyak dia masuk, cuma nak disalurkan, ya, Allah yang jadikan rakyat kita, Allah marah nanti kalau kita buat macam ni, Allah sayang kita, Allah yang bagi kita makan, bila dia pakai baju baru ni Allah yang bagi, begitu ya, terus saja. Jadi Allah tu sentiasa bermain-main, sentiasa di bibir ibu bapa, supaya anak dengar Allah je. Bila dengar Allah berulang kali, mengikut kaedah NLP, dalam kaedah psikologi kita tengok, ya, kita nak tackle minda anak-anak ni dua, ya, subconscious mind dia dengan conscious mind, minda sedar dia dengan minda parasedar dia, ya. Jadi pada anak-anak yang masih muda tadi, yang empuk tadi, 6 tahun ke bawah, minda bawah sedar dia sangat segar. Minda bawah sedar dia sangat segar, ya. Dia tak ada logik, ya. Dia tak ada logik. Dia boleh buat apa saja, dia boleh bermimpi apa saja, dia boleh angan-angan apa saja, dia nak jadi apa saja. Kemudian dia boleh melupakan mudah. Dia gaduh-gaduh, dia boleh maafkan balik, ya. Dia menangis-nangis, tak lagi dia ketawa, ya. Dia mudah, ya, sebab dia putih bersih fitrahnya. Jadi alangkah baiknya waktu itu kita menanamkan dengan Allah, ya, menanamkan Allah dengan menyebut-nyebutnya selalu, dengan memberitahunya selalu, tell aja, tell aja, bagi tahu saja, insya-Allah. Tetapi kena latih tubi berulang-ulang kali. Kemudian bila 7 tahun ke atas barulah kita buat disiplin bahawa Allah suka orang yang bersih. Itu kita cari cara dia wuduk, cara dia mencuci hadas. Kemudian Allah suka pada orang yang beradab, kita ajar dah dia masuk rumah kena bagi salam. Allah suka orang yang berakhlak, dia nak ketuk pintu bilik umi dan ayah dia, ayah dan ibu dia tak boleh masuk sebarangan, kena ketuk pintu dah. Bila nak makan kena beradab dan sebagainya. Itulah cara-cara refer kepada macam mana kita mendidik anak-anak melalui kitab-kitab Imam kita, Imam Ghazali misalnya, kata Tarbiyah Aulad, dan kemudian banyak lagi, ataupun satu buku yang terkenal oleh Abdul Nasir Uluwan, ya, pendidikan anak-anak. Itu sangat baik insya-Allah. Insya-Allah satu panduan daripada Ustaz. Dan waktu ini kita nak raikan lagi rakan pendengar kita di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Hello. Ya, siapa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
Saya Khairi dari Taiping, Puan Hayati ya. Ya, Cik Hairi, silakan bercakap dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Fahrul ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya terpanggil bila kita bercakap tentang soal hati-hati manusia ni, Ustaz ya. Ya. Saya merasakan bahawa masyarakat Islam ni mungkin dari segi hati-hati yang banyak, dari segi hati-hati yang mungkin dari segi positif dan negatif, tapi saya rasa negatif tu banyak menular dalam kalangan masyarakat kita. Ya. Kerana saya kira bahawa saya memetik kata-kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau kata apabila beliau pergi ke negara-negara yang bukan Islam, beliau melihat masyarakat di sana mengamali dan mengikut nilai-nilai yang dalam agama Islam itu sendiri. Sebaliknya apabila beliau pergi ke negara Islam, nilai-nilai Islam itu tidak wujud dalam kalangan negara Islam. Jadi saya kira bagaimanakah kita ingin mengikis ataupun kita membersihkan jiwa-jiwa Islam supaya tidak berlakulah dalam dunia Islam ni berlaku pertelingkahan, persengketaan, perbezaan mazhab-mazhab Syiah dan Sunni yang akhirnya berlakunya pembunuhan dan persengketaan yang tidak habis-habis. Jadi saya tingkat mungkin ada kaitannya, ada korelate-nya dengan hati-hati yang tidak baik itu. Ini penjelasan daripada Ustaz. Sekian, terima kasih. Tidak habis-habis. Bagaimana tu Ustaz? Ya, terima kasih Cik Hairi kerana mengingatkan kita soal hati ya. Hati ini saya katakan soal yang sangat penting ya. Sebab itu perjuangan Rasulullah SAW ialah menanam tauhid. Tauhid itu rasionalnya di akal tetapi nak menjunam ke hati. Ya. Jadi 13 tahun Rasulullah SAW menanam tauhid di peringkat Makkiyah, di peringkat Mekah ya. Dengan ayat Al-Quran yang bermula dengan ya ayuhan nas, wahai manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia. Bila ayat Quran tu bermula dengan wahai manusia, kita dah tahu dah apa dia summary dia ataupun isi ringkasnya, iaitu berkaitan dengan syurga, neraka, tentang ketauhidan Allah, tentang penciptaan alam dan sebagainya. Itu soal-soal iman. Bila kita iman, ini soal hati. Ini penting yang kita kata soal keyakinan ya. Tetapi keyakinan yang berasaskan dengan kefahaman. Jadi gabungan antara rasional dan juga spiritual ya, gitu. Tetapi sasarannya tetap soal hati. Jadi di akhir zaman ini kita diuji ya oleh manusia-manusia yang penuh dengan kata kita tak boleh mengutuk zaman sebenarnya kan, sebab kita mengutuk zaman, kita mengutuk diri kita juga kan. Tetapi kita melihat realiti ini ya, yang memang berlaku di tengah kita, kemungkaran berluasa ya, fahsyat dan mungkar seolah-olah biasa saja ya. Bahkan orang-orang yang melakukan kemungkaran kadang-kadang disanjung ya, kadang-kadang mereka itu dipuja ya, dan diberi satu promosi yang hebat dan sebagainya. Jadi kita ingin bukan menyuluh orang lain, tetapi kita menyuluh diri kita juga kan. Kadang-kadang kita pun gitu, kita meminati pelaku-pelaku kemungkaran, berbeza dengan kita minat dengan ulama-ulama dan ahli ilmu yang kita ini. Jadi barulah kita tahu kita sekarang ni sedang mengalami ya satu kata moral decadent ataupun penghakisan moral yang bermula daripada kegersangan, ketandusan hati ini daripada soal iman. Jadi bila kita kata soal hati ini ya, ia macam juga penyakit lahiriah ya. Penyakit lahiriah ni kalau kita ini perlu ada klinik, perlu ada doktor, perlu ada ubat, perlu jaga pantang, ada penawarnya ya. Tetapi sekarang ni macam mana kita nak cakap tentang klinik hati? Siapa dia doktor hati? Doktor hati ialah para ulama ya. Para malaikat menjaga langit, para ulama menjaga dunia alam ini ya. Tetapi apabila doktor dimusuhi, ini ada masalah ya. Jadi sepatutnya kita sayang pada doktor ya, seperti mana kita suka pada anak kita nak jadi doktor, kita bangga dengan gelaran doktor dan sebagainya. Sepatutnya kita menyayangi ulama kita yang benar-benar ulama amilin lah, yang benar-benar takut kepada Allah. Mereka adalah penjaga alam ini seperti malaikat menjaga langit ya. Jadi ini yang kita nak. Jadi begitu juga kita nak klinik-klinik hati ya. Klinik-klinik sekarang ni murcuk tumbuh ya. Tapi bila kali terakhir kita pergi pada klinik hati? Klinik hati ni apa? Di masjid, di surau, di tempat-tempat pengajian, di tempat-tempat orang melakukan kebaikan, zawiyah-zawiyah zikir ya, tempat halakah-halakah ilmu, halakah-halakah zikir kan. Yang dikatakan majlis-majlis zikrullah ya, yang diamalkan. Sekarang ni banyak alhamdulillah orang berselawat ya, golongan habaib ada ya, para said ni kalau dah muncul kan, kita kena bagi sokongan ya. Orang yang ada zikir maksurat, yang ada apa ni zikir macam-macam zikir ya, dia kata kita ambil ya, mana-mana kebaikan ya. Itu yang dikatakan klinik-klinik hati ya. Kemudian
kita kena jaga juga ubat-ubat hati ni. Ubat hati ni Al-Quran lah, ya. Al-Quran, zikrullah tadi. Jadi sebab itu kalau kita lihat satu rumah yang tidak dibacakan Al-Quran macam kuburan, ya. Jadi kuburan ni macam mana, ya? Rumah saya ada lampu cenderia loh. Tak gelap lah, kan. Tetapi tetap gelap. Sebab apa? Gelap itu gelap hati. Macam mana orang yang berjalan gelap hati? Mestilah dia akan bertembung, ya, tersandung, ya, bertembung dengan pintu lah, tersandung dengan kerusi lah, dengan tiang belanggar, ya. Begitulah rumah yang mana tak dibaca Al-Quran dalam rumah itu, ialah anggota-anggota dalam keluarga dalam rumah itu mudah bersengketa, mudah sakit dan sebagainya. Jadi carilah Allah balik, ya. Saya bukan menyuruh pada orang lain, tapi saya menyuruh diri saya sendiri. Kadang-kadang kita terlupa dengan Al-Quran, ya. Yang selalu kita buka selalu inbox message dengan FB, ya. Sepatutnya kita mulai sekarang, dan bagi saya lah, ya, bagi berpesan pada yang lain, tapi ada dah sahabat kita yang dah mula lama dah, ya. Kita kena rasa malu kalau kita nak buka Facebook sebelum kita buka Al-Quran. Ya, gitu. Kita kena rasa malu betul-betul. Kenapa mesej surat-surat cinta yang 114 surah ini tidak pernah kita buka? Kita kata kita cinta, tetapi macam mana surat cinta kita tak baca? Itu berdusta sebenarnya, ya. Kemudian kita kena jaga penawar juga. Penawar jangan merosakkan, ya. Jangan kita rosakkan hati kita dengan tengok perkara-perkara yang maksiat, dengar perkara-perkara maksiat, pergi ke tempat-tempat yang maksiat. Kerana apabila berdepan dengan maksiat, kita akan kalah. Tetapi cara kita ialah jangan berdepan. Bukan nak pergi berdepan, ya. Jangan berdepan, ya. Sebab tu dalam Islam ada kata la taqrabu zina, jangan kamu menghampiri zina, bukan jangan kamu berzina. Sebab kalau kita pergi ke tempat itu kita akan kalah. Jadi jangan dekat langsung, ya. Jadi pantang kita ialah tempat-tempat tu. Jadi apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita cakap, sebenarnya itulah diri kita. Jadi kalau kita melanggar pantang ni, insya-Allah kita akan sakit hati. Bila sakit hati ni, dia bukan je merosakkan diri kita, tetapi merosakkan orang lain. Kalau mati jasad senang, orang mandikan, orang kapankan, orang sembayangkan, orang tanam, habis 4 perkara, kan. Tapi orang yang mati jasad ni hidup. Ayah yang mati hati ni, dia hidup juga. Pemimpin yang mati hati, dia hidup lagi, kan. Hidupnya merosakkan keluarganya dan merosakkan negaranya dan merosakkan masyarakatnya. Selepas dia merosakkan dirinya sendiri, insyaAllah. Itulah komen saya, ya. Dan saya tertarik bila Ustaz nyatakan tentang klinik dan juga ubat ni. Kalau kita sekarang pun ada klinik mobile juga, Ustaz, ya. Dengan IKIM FM mesti dalam talian di telefon muda alih pun dah boleh dengarkan kami. Dan saya rasa ni mungkin soalan terakhir juga, ya, Ustaz, daripada FB kita, daripada Cik Hayati. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Kata ini berbalik pada hati juga lagi, ya. Tentang itqan dalam pekerjaan. Kalau hati dan jiwa dah tak ada dalam bekerja itu, bagaimana nak kita uruskan? Satu saja nasihat saya pendek. Do your good or you get out. Kalau kita tak suka kerja kita, dua saja. Tukar kerja atau tukar sikap kita terhadap kerja. Selagi kita berada di tempat itu, do your good. Buat kebaikan. Ihsan tadi, ya. Do your good tu buat ihsan lah. Ihsan tu kebaikan, ya. Buat. Tetapi kalau kita rasa tak boleh, kita dieksploitasi, kita dimanipulasi, hati kita pun asyik nak mengutuk je, ataupun tak kutuk dalam keluar, tapi dalam hati memendam rasa dan sebagainya, keluar. Itu gentleman, ya. Jangan kita gigit tangan yang menyuap nasi untuk kita. Jangan. Jangan gitu, ya. Kita tak setuju, okey, gentleman, kita keluar, ya. Itu penting, ya. Jadi soalnya sekarang ialah, apakah pilihan, dua pilihan ni yang mana mudah? Tukar kerja ataupun tukar sikap kita terhadap kerja. Jadi tukar sikap kita terhadap kerja. Jadi kalau nak tukar sikap kita terhadap kerja, apa kuncinya? Kuncinya tadilah saja. Jangan lihat yang tangible saja. Jangan lihat yang ketara saja, tetapi lihatlah juga yang keuntungan, ganjaran yang tidak ketara tadi. Law of compensation tadi. Jadi jangan mungkit-mungkit, jangan menyakiti. Bahawa kita buat, insya-Allah kita tuntut apa hak kita secara yang beradab, tak salah, ya. Tetapi kalau tidak diberi hak, kita ada dua pilihan, sama ada buat baik
terusan tanpa mengungkit dan tanpa menyakit, ataupun kita keluar secara gentleman, insya-Allah. Dan saya ingin sikit saya ingin tadi tentang Mahatma Gandhi tadi oleh Haji sahabat saya, saudara saya Haji Nur Halim kan Mahatma Gandhi itu ditembak mati oleh penganut agama Hindu kerana dia nak menyatukan antara orang Hindu dengan orang Islam. Akhirnya dia ditembak mati. Jadi apakah nasibnya begitu? Tadi sebelum kita memikirkan nasib Mahatma Gandhi, mari kita lihat nasib Khulafa Ar-Rasyidin. Hanya seorang saja yang mati biasa, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar mati dibunuh oleh oleh Abdul Mujam. Sayyidina Umar syahid. Sayyidina Uthman syahid. Sayyidina Ali juga dibunuh. Kita tengok Umar Ibn Aziz diracun. Jadi kalau kita lihat kematian orang yang baik ini ialah kematian kalau dilihat dengan pandangan mata tragis lah. Kenapa Sayyidina Umar yang begitu baik, Al-Faruq, kalau ada Nabi selepas aku kata Rasulullah, Umar jadi Nabi, tapi dia mati dibunuh oleh penduduk Syiah bukan oleh orang Majusi, minta maaf oleh orang Majusi kemudian kenapa Sayyidina Uthman dibunuh oleh pemberontak, kenapa Sayyidina Ali dibunuh oleh Khawarij misal kata kalau kita lihat dalam hal ni. Tetapi orang kata cara mati itu dia dengan Allah, tetapi cara hidupnya begitu indah begitu indah. InsyaAllah itu saja yang dapat saya mungkin di masa 1-2 minit yang berbaki ni mungkin sebagai kesimpulan bagi tajuk kita, Ustaz. InsyaAllah mudah-mudahan saya ingin berpesan pada diri saya dan juga para pendengar semua supaya mulai saat ini apabila kita menerima ilmu dengan niat nak mengamalkan dan niat untuk menyampaikan. Dan selalu saya tekankan bahawa cara menyampaikan ilmu ialah dengan mengamalkannya. Mudah-mudahan selepas ini kita sentiasa akan merasakan bahawa budaya kerja itqan ini adalah satu amalan kita sama ada di rumah, di jalan raya dan sebagainya Jadi kalau kita mempersembahkan satu kerja, misal kata contohnya kita sebagai orang yang industri makanan kita bukan saja halalan tapi tayyiban. Tayyiban itu itqan packagingnya, presentationnya, kebersihannya kita jaga. Apabila kita produk nasyid, misalnya kata industri nasyid, bukan saja ada nilai kebenarannya tetapi ada nilai keindahannya, sama ada pada lirik ataupun melodinya. Kita ada buat R&D. Tak boleh orang kata dengar satu nasyid you hear one, you hear all bukan gitu. Kita sentiasa meningkatkan itqannya. Begitu juga perbankan Islam. Apabila kita melaksanakan perbankan Islam, jangan kita tarik pelanggan kita hanya dengan kehalalannya saja, tetapi dengan kompetitifnya. Bagaimana perkhidmatan kita itu kita jalankan dengan cekap, dengan cepat dan sebagainya, dengan kompetitif, misalnya dengan harga dibandingkan dengan cara-cara yang konvensional ni kita lebih tinggi daripada mereka. Saya harap begitulah apabila kita melaksanakan satu kerja kita dengan ilmu, dengan kepakaran dan juga etika kerja yang tinggi, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sayang kita, dan bila Allah sayang kita akan dapat menyayangi orang lain. Ingat itu, bila Allah sayang kita boleh menyayangi orang lain. Tukar, bukan kita disayangi oleh orang lain, insya-Allah. Jangan terlampau mengharap sayang orang lain. Ini Ustaz kata orang tu nak capai ihsan ataupun itqan itu bukannya mudah, tapi tak mustahil Ustaz InsyaAllah itulah perjuangan kita sebenarnya.